Bencana laut seperti yang berlaku kepada kapal selam Titan baru-baru ini mempunyai persamaan seperti tragedi karamnya kapal Titanic 111 tahun yang lalu. Ini kerana kedua-duanya disebabkan oleh pengabaian dalam aspek keselamatan, walaupun pihak terbabit mengetahui bahawa malapetaka boleh berlaku sekelip mata dengan hanya satu kesilapan kecil. Sebenarnya, terdapat banyak bangkai kapal yang bersemadi di dasar lautan Atlantik, akan tetapi hanya Titanic yang dipopularkan sehingga individu bergelar jutawan sanggup membayar harga yang tinggi untuk merasai pengalaman luar biasa ini. Syarikat pengendali kapal selam dan pelancongan bagi bangkai kapal Titanic iaitu OceanGate bakal menghadapi tindakan undang-undang setelah 5 orang yang menyertai ekspedisi kali ini kehilangan nyawa. Kapal selam Titan disahkan telah mengalami ledukan atau implosion akibat tekanan kuat dalam laut, mengakibatkan kematian serta-merta kesemua penumpang. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat apa yang telah berlaku kepada kapal selam Titan. Teruskan menonton. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Jumaat 16 Jun 2023, kru OceanGate membuat persediaan untuk ekspedisi kapal Titan yang bermula di St. John, Newfoundland, Kanada. Sabtu 17 Jun 2023, seorang bilioner British dan pengembara Hamish Harding membuat kenyataan di Facebook beliau akan menyertai ekspedisi meneroka kapal Titanic bersama pasukan kru dari OceanGate setelah keadaan cuaca yang baik. Beliau akan bersama pengembara bersama PH Nargiolet yang telah melakukan 30 penyelaman ke bangkai Titanic sejak 1980-an. Ahad 18 Jun 2023, 4 pagi, penyelaman kapal Titan dijadualkan bermula, akan tetapi ditangguhkan selama 4 jam. 8 pagi, Titan mula menyelam dan mengikut jadual, ia akan mengambil masa selama 2 jam untuk sampai ke kawasan bangkai Titanic di kedalaman 4,000 meter. 9.45 pagi, komunikasi terputus antara Titan dan kapal induk di permukaan laut iaitu Polar Prince. 3 petang, Titan dijadualkan untuk timbul kembali ke permukaan tetapi gagal. 5.40 petang, pegawai pantai menerima laporan mengenai kehilangan Titan bersama 5 orang penumpang dari kapal Polar Prince. Isnin 19 Jun 2023, kapal laut dan kapal terbang mencari dan menyelamat dari Kanada dan Amerika Syarikat memulakan aktiviti di kawasan terlibat dan menghantar sonar buoy yang boleh memantau bunyi sehingga kedalaman 4,000 meter. Kawasan pencarian adalah rumit dan sangat terpencil. Oleh itu, pihak berkuasa juga mendapatkan khidmat dari kapal komersial untuk membantu. Selasa 20 Jun 2023, pesawat milik Kanada iaitu Lockheed P-3 Orion yang dapat mengesan kapal selam telah mengesan bunyi seperti ketukan setiap 30 minit dari dalam laut. Misi mencari dan menyelamat mula disertai oleh pelbagai negara dengan lebih banyak kapal, pesawat dan kapal penyelam dihantar ke kawasan tersebut. Rabu 21 Jun 2023, US Coast Guard, US Navy, Canadian Coast Guard dan OceanGate bergabung untuk misi mencari dan menyelamat. Robot bawah air kawalan jarak jauh ROV dihantar untuk meneroka kawasan di mana bunyi dikesan. Khamis 22 Jun 2023, tempoh masa dianggarkan untuk kapal Titan kehabisan oksigen kecemasan iaitu setelah 96 jam berada di dalam laut. ROV menemui kawasan serpihan di dasar laut 488 meter dari bahagian depan bangkai kapal Titanic dengan penemuan 5 bahagian penting dari Titan. Kawasan serpihan juga menunjukkan ia konsisten dengan berlakunya ledukan pada kapal Titan. Tiada laporan mengenai penemuan mayat di kawasan terbabit. Tentera Amerika Syarikat mengambil bahagian serpihan untuk dianalisis lebih lanjut dan menyatakan bahawa sistem pengesan bunyi yang rahsia turut digunakan dan telah mengesan bunyi ledukan pada hari Ahad 18 Jun berhampiran kawasan kehilangan Titan. Pengawal pantai Amerika Syarikat melaporkan tiada mangsa yang selamat dalam tragedi ini. Ekspedisi melawat bangkai Titanic yang sangat berbahaya. Kapal Titanic yang karam pada tahun 1912 ditemui pertama kali pada 1 September 1985 oleh Robert Ballard kira-kira 650 km dari pesisir pantai Kanada. Tragedi Titanic mengorbankan kira-kira 1,500 nyawa setelah kapal tersebut melanggar bongkah ais. Pada 17 Mei 2023, iaitu setelah 111 tahun tragedi berlaku, syarikat eksplorasi laut dalam Magellan telah berjaya membina imej 3D kapal Titanic yang tepat menggunakan kenderaan selam kendalian jauh.
syarikat OceanGate telah mula mencuba untuk melakukan ekspedisi melawat bangkai Titanic bermula tahun 2017 dan ekspedisi berjaya buat pertama kali pada tahun 2021 dan kemudian tahun 2022. Pada tahun 2023, syarikat OceanGate telah merancang untuk membuat sebanyak 18 ekspedisi. Setiap ekspedisi mengambil masa keseluruhannya selama kira-kira 10 hari termasuk 8 hari di lautan. Pada 16 Jun 2023, ekspedisi melibatkan 3 orang penumpang yang dikenakan bayaran $250,000 bersama dengan 2 orang kru dari OceanGate. Pengarah filem Titanic, James Cameron antara individu telah melawat bangkai Titanic dan beliau telah melakukan penyelaman tersebut sebanyak lebih 30 kali. Di kedalaman 4,000 meter dasar laut yang gelap atau 5 kali ganda bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa, ianya adalah seperti kawasan larangan bagi manusia dengan hanya dihuni oleh hidupan unik dan pelik. Tekanan yang sangat kuat iaitu 400 kali ganda lebih tinggi dari permukaan laut juga mampu menghancurkan kapal selam canggih milik tentera dengan sekelip mata. Dengan tekanan yang sangat tinggi, hanya satu kesilapan pada struktur kapal selam akan mengakibatkan kematian sangat tragis serta-merta. Isu keselamatan penting kapal Titan yang diabaikan. Perkara yang mendapat perhatian selepas tragedi kapal Titan ini ialah tentang isu keselamatan yang sebelum ini juga telah menjadi bualan antara komuniti eksplorasi laut. Antara pendapat diberi oleh pengarah filem Titanic sendiri ialah mengenai aspek keselamatan yang juga paling ditakuti oleh jurutera marine, iaitu ketahanan kapal Titan terhadap tekanan melampau di dasar laut. Eksplorasi yang telah dilakukan oleh syarikat OceanGate adalah sangat berisiko untuk membawa pelancong awam dan perlu mempunyai lesen untuk beroperasi. Walaupun penumpang Titan telah menandatangani perjanjian membabitkan nyawa, tuntutan mahkamah dan saman daripada keluarga yang terlibat masih boleh berlaku. Ini kerana hakim boleh menilai berdasarkan bukti bahawa terdapat aspek pengabaian dari pihak pengendali atau bahaya-bahaya yang tidak dinyatakan. Syarikat OceanGate boleh didakwa jika terdapat aspek pembinaan kapal Titan yang cuba disembunyikan atau pengendali mengetahui ianya tidak sesuai untuk penyelaman laut dalam akan tetapi tetap meneruskannya. Bahkan di dalam muka surat pertama, perjanjian bagi peserta ekspedisi juga ada menyebut sebanyak 3 kali mengenai kemungkinan kehilangan nyawa. Syarikat OceanGate ialah syarikat kecil yang berpusat di Everett, Washington dan tidak diketahui sama ada ia mampu membayar pampasan kepada keluarga mangsa. Pada tahun 2018, bekas pekerja syarikat OceanGate bernama David Lockridge yang bertanggungjawab dalam aspek keselamatan telah membuat satu aduan kepada Agensi Keselamatan dan Kesihatan Amerika Syarikat berkaitan isu keselamatan Titan. Akan tetapi, beliau disaman oleh syarikat OceanGate dan dipecat atas sebab melanggar kontrak kerja iaitu mendedahkan perkara sulit syarikat. Beliau telah menyarankan supaya OceanGate melakukan lebih banyak kajian dan ujian terhadap kapal Titan, termasuklah yang paling penting iaitu ujian daya ketahanan sebelum penyelaman sebenar bersama pelancong. Selain itu, Titan dibina daripada bahan carbon fiber yang mana tidak pernah diuji ketahanannya untuk penyelaman sehingga kedalaman 4,000 meter dan kapal Titan hanya mempunyai lesen untuk penyelaman sehingga 1,300 meter sahaja. Reka bentuk dan binaan kapal Titan. Syarikat OceanGate mendakwa kapal Titan adalah satu-satunya kapal selam yang boleh membawa 5 penumpang sehingga kedalaman 4,000 meter di dalam laut. Badan kapal selam Titan berbentuk silinder dengan panjang 6.7 meter diperbuat daripada carbon fiber dan titanium dengan seberat 10,432 kg. Menurut seorang profesor, Jasper Graham Jones, reka bentuk silinder yang panjang untuk memuatkan 5 penumpang ini menyebabkan kapal Titan lebih terdedah kepada tekanan tinggi di dasar laut yang dalam dengan bahagian titik tengah kapal akan menerima tekanan maksimum sehingga ia berkemungkinan untuk pecah. Tambahan lagi, ketebalan badan kapal iaitu 12.7 cm telah terdedah kepada tekanan yang sangat kuat semasa melakukan ekspedisi Titanic beberapa kali sejak 2021. Kapal Titan juga menggunakan komponen yang bukan dibuat khusus atau off the shelf seperti alat kawalan jarak jauh PlayStation. Walaupun ekspedisi sebelum ini berjaya, masih terdapat beberapa masalah yang dibangkitkan oleh para penumpang mengenai kapal Titan. Antaranya ialah jika kapal Titan hilang dan sistem komunikasi dengan kapal induk terputus, penumpang tidak dapat keluar dan bakal kehabisan oksigen walaupun kapal tersebut berada di permukaan laut kerana pintu hanya dapat dibuka dari luar. Selain itu, terdapat juga banyak masalah komunikasi berlaku antara kapal Titan dan kapal induk yang menyebabkan ekspedisi mengambil masa lebih lama dari jadual asal. Titan juga tidak mempunyai sistem GPS kerana ianya tidak berfungsi dalam lautan.
Kesimpulannya, selepas ini, pihak terlibat akan meneruskan siasatan dengan rapi walaupun sangat sukar kerana ianya berlaku jauh di dasar lautan dan yang tinggal hanya sepihan-sepihan kecil. Seperti siasatan nahas udara, bangkai kapal perlu disusun kembali dan sepihan karbon fiber akan dikaji satu persatu untuk mengetahui di mana retakan bermula, seterusnya akan mengesahkan bagaimana ia berlaku. Ianya adalah penting bagi mengelakkan berulangnya perkara yang sepatutnya boleh dielakkan jika pihak terbabit tidak memandang remeh isu keselamatan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.